الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القائل إنما يعمر مساجد الله ومن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini dan pada hari yang penuh barakah ini, saya berpesan buat diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua akan digolongkan di dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah yang akan disampaikan pada hari ini ialah bertajuk mendaki tangga masjid. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, masjid dan surau adalah tempat yang suci dan mulia di sisi agama Islam. Ia adalah tempat untuk kita beribadah, menunaikan solat-solat fardu secara berjemaah dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain seperti salat nawafil, membaca Al-Quran, berzikir dan mendengar kuliah-kuliah serta pengajian agama. Bahkan pusat masjid juga, fungsi masjid juga yang sebenarnya adalah lebih luas lagi sebagai pusat komuniti, perpaduan dan pembangunan ummah itu sendiri. Kebanyakan masjid-masjid dan surau di negeri Kedah ini dibina lebih indah, kondisif, bahkan ada yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Begitu juga para jemaah disajikan dan dihidangkan dengan pelbagai kuliah dan pengajian-pengajian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Namun persoalannya, berapa ramaikah di antara kita yang sanggup pergi ke masjid dibandingkan dengan kesanggupan kita mengembara dan menempuh perjalanan yang jauh untuk bercuti? Berapa ramaikah yang sanggup mendaki anak-anak tangga masjid dibandingkan dengan bilangan yang sanggup mendaki Bukit Bukau dan Gunung Ganang yang tinggi? Sesungguhnya perjalanan terjauh dan terhebat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Ini kerana jarak jauhnya kita dengan masjid tidak diukur dengan langkah kaki, tetapi diukur dengan hati.
Sejauh mana pun masjid dan surau pasti akan dapat dijangkau sekiranya hati sudah terpaut. Namun, jika hati semakin jauh daripada masjid, sedekat mana pun jaraknya, terasa berat dan susah untuk melangkah dan mendaki anak-anak tangganya. Walaupun kita disuruh untuk memakmurkan rumah-rumah Allah sebagaimana bukti keimanan kita, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Taubah sebagaimana yang disebut pada awal khutbah yang dimaksudkan, hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, menghadirkan diri ke masjid untuk menunaikan ibadah salat fardu secara berjemaah pada awal waktu adalah merupakan tanggungjawab seorang muslim. Ini dijelaskan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid. Bahkan orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid." Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Rawahul Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liya'dhiya fariidatan min fara'idillah kanat qatwatahu ihdahuma tahatta qati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Sesiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkah kakinya itu, salah satunya menghapuskan dosa dan yang lainnya mengangkat darajatnya. Rawahul Muslim. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sesungguhnya banyak kelebihan beribadah di masjid dan di surau berbanding dengan beribadah di rumah. Hati kita akan merasa lebih tenang ketika berada di masjid dan jiwa akan merasa lebih kuat untuk melakukan ibadah. Apabila berada di dalam masjid, kita merasa lebih rajin untuk melakukan ibadah-ibadah sunat berbanding di rumah. Contohnya, mendirikan solat sunat qabliyah dan ba'diyah, membaca Al-Quran dan berzikir memuji Allah yang Maha Esa. Apatah lagi kita boleh menunaikan ibadah i'tikaf, iaitu ibadah yang hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Betapa pentingnya menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang keras kepada mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab ini, sebagaimana yang disebut di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamta an amara bis salah فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم." Sesungguhnya aku bertekad supaya salat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir salat berjemaah, lalu akan aku perintahkan agar dibakar rumahnya. Rawahul Bukhari. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, oleh itu marilah kita sama-sama berazam dan berusaha untuk menghadirkan diri ke masjid
mendaki anak-anak tangganya, supaya kita sama-sama dapat merasai ketenangan serta kenikmatan ketika berada di dalamnya. Mulakanlah dengan satu waktu solat fardu secara berjemaah di masjid, kemudian ditambah dengan 2 waktu, 3 waktu, dan seterusnya 5 waktu sehari semalam. Berusahalah untuk mendirikan solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di hadapan imam. Janganlah menunggu waktu tua untuk mendaki anak-anak tangga masjid, kerana tiada siapa yang boleh menjamin bahawa kita akan pasti dapat mencapai usia tua dalam keadaan sihat dan bertenaga. Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau. Tapi jika hatinya yang jauh daripada masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Secepat apapun langkah kakimu di dunia akan sia-sia bila masih berat melangkah kakimu ke masjid. Datanglah ke masjid dengan keadaan berdiri sebelum kau datang ke masjid dalam keadaan terbaring. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati beberapa tausiah dari khutbah ini. Di antaranya, pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa semua perintah-perintah Allah dan agama hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Keduanya, umat Islam wajib meyakini bahawa salat berjemaah di masjid merupakan salah satu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah berlumba-lumba untuk meraih pahala dan menghapuskan dosa dengan menghadirkan diri ke masjid untuk salat berjemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bandingan seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Suratul Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil munzir minadh dhalalah wal jahala ila nuril haqq wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil khari'ah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah fil aliyil azim. فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك دلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدر Shah وولي عهده Duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في مستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.